Keimanan kepada wahdaniyah juga belum cukup untuk mengasingkan antara orang Islam dan orang kafir. Perlu beriman, ya. Kita orang asing mesti yakin bahawa Tuhan itu satu, Allah itu satu sahaja. Tapi tak boleh berhenti di situ. Jadi apa yang kena buat? Apa yang kita kena buat? Teruskan kepada step yang ketiga. Step yang ketiga ialah Tauhid Ar-Rububiyah. Artinya Rububiyah diambil daripada perkataan Rabb. Dan Rabb artinya ialah orang yang mentadbir, mencipta, memiliki, menguasai. Jadi disebutkan Rabbul Bait, Rabbatul Bait. Rabbul Bait artinya bukan Tuhan rumah, tetapi tuan rumah. Rabbatul Bait artinya suri rumah. Ana Rabbul Ibil, aku adalah tuan kepada unta. Apa yang disebutkan oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib apabila berdepan dengan Abraha. Abraha kata, shame on you, malu kamu ni kan, datang minta unta. Saya nak hancurkan Kaabah, kamu datang minta unta kamu. Jadi apa jawapan Abdul Muttalib? Lil baiti rabbun yahmihi. Rumah itu, bait itu iaitu Baitullah, Kaabah, ada tuan yang akan memeliharanya. Wa ana rabbul ibil, aku ni hanyalah tuan kepada unta-unta. Bagi semula unta itu kepada aku. Bila disebutkan Ar-Rabb ataupun Rabbul Alamin, di sisi orang asing artinya ialah Allah Azza wa Jal yang mencipta. Okay, tapi mungkin dalam bahasa, mungkin juga kalau dalam agama lain bila disebut Tuhan mungkin mereka maksudkan yang lain. Tapi di sisi perbincangan kita ialah iman di sisi orang asing, Allah di sisi orang asing. Jadi bila disebutkan Ar-Rabb, Rabbul Alamin, artinya ialah Allah Azza wa Jal. Okey, teruskan lagi. Saya kena laju sikit sebenarnya kat sini. Tauhid Rububiyah bererti keyakinan yang teguh. Apakah yang dimaksudkan dengan Tauhid Rububiyah? Keyakinan yang teguh bahawa hanya Allah yang mencipta alam ini. Okey. Berkuasa mutlak, mentadbir, menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, memenuhi segala hajat makhluknya. Justru Tauhid Rububiyah menuntut makhluk mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Nya kita besarkan, iaitu perbuatan Allah. Okey? Dan menafikan sebarang sekutu bagi Allah dalam ni baginya ni pun silap, sepatutnya kena besar juga. Ini silap dia kena besar macam tadi, dalam mana-mana perbuatannya. Okey, kalau kita nak bezakan antara Rabb dengan ilah, sama tak? Perkataan ya Rabbana dengan ya ilahana, sama tak dari sudut pengertiannya? Sama ke tak sama? Tak sama. Gini lah, tak pun gini kan gini. Saya boleh lah, saya faham kan. Okay? Bukan apa tak nak bagi tidur je. Okay. Sekarang ni bila kita sebut Rabb dengan ilah, sama tak? Tak sama kan? Apa bezanya? Bezanya kalau kita nak ringkaskan, Rabb ialah Tuhan yang melakukan sesuatu kepada hambanya. So anak panah tu ke bawah. Perbuatan Allah yang kena pada hambanya, mencipta, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Dalam erti kata pentadbiran alam. Kalau ilah, Tuhan juga bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut ilah ialah Tuhan yang hamba melakukan sesuatu kepadanya. Hamba pergi minta tolong. Hamba pergi, seorang hamba tu pergi minta tolong lagi. Dia pergi buat apa lagi? Dia takut pada hamba, pada Tuhan tersebut. Dia mengharapkan Tuhan tersebut. Itu adalah Tuhan dalam erti kata ilah. Okay, so beza antara dua tu kita kena tekankan di sini kerana dalam bahasa Malaysia tidak ada perkataan yang memberi maksud Rabb dan ilah dalam satu perkataan. Ada tak? Kita ada Tuhan, lagi kita ada apa? Tak ada kan? Itu Tuhan. Kita sebut Tuhan. Jadi kita kena bezakan dua perkara ini. Tak bezakan dua perkara ini akan menimbulkan kebincangan. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan perkara itu. Dalil rububiyah. Bila sebut tauhid rububiyah ni, adakah satu bid'ah? Kalau bid'ah, adakah hasanah? Okay? Ataupun sayyi'ah dan sebagainya? Okay? Saya mengatakan ya, tauhid rububiyah adalah satu bid'ah. Tetapi bid'ah yang mahmudah. Okay, bid'ah yang dipuji. Bukannya bid'ah yang madhmumah. Siapa pula cakap benda ni? Imamuna Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah mengatakan bid'ah ada dua. Bid'ah yang mahmudah, yang dipuji, yang menepati Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang
yang tercela, bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah kita dapati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang baik. Dia cakap pada apa? Dia cakap tentang solat tarawih kan. Okey, menjadikan solat tarawih itu secara berjemaah dengan satu imam. Dia kata bid'ah yang baik. Tapi tak sebutlah perkataan hasanah tu, dia sebut bid'ah yang baik, ni'matil bid'atu hadhihi. So boleh tak kita gunakan? Tak ada masalah, kerana solat tarawih yang dilakukan oleh Umar secara berjemaah ataupun diarahkan oleh Umar dilakukan secara berjemaah tidak menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi ianya adalah bid'ah yang baik. Okey. Tetapi kalau walaupun benda sedikit, benda kecil, okay, kalau menyalahi sunnah Nabi SAW, kita akan dapati para sahabat akan tegur, para sahabat tidak akan biarkan. Contohnya kalau bersin kita kata alhamdulillah, kita tambah lagi lah kot kan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kan, boleh? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Boleh ke tak boleh? Ibnu Umar mengatakan saya pun cakap alhamdulillah dan saya pun cakap wassalatu wassalamu ala rasulillah, tetapi ma hakadha allamana Rasulullah, bukan begini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rububiyah ni memanglah perkataan rububiyah ataupun tauhid ar-rububiyah tak jumpa kalau cari dalam hadis Nabi yang sahih pun tak jumpa tauhid rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Carilah, saya bagi masa. Okay, sampai bila-bila pun tak apa. Open. Okay, cari, kita takkan jumpa. Orang asing ke orang tak asing ke, kita takkan jumpa perkataan tersebut dalam hadis, sama ada sahih, hasan, dhaif, maudhu', kita takkan jumpa. Betul yang tu. Tetapi adakah semua benda yang kita tak jumpa itu salah? Kita dah sebut tadi Imam Syafi'i bagaimana pemikirannya, cukup tajam. Kalau benda itu, perkataan tu baru, okay? Tetapi benda tu dah ada di zaman Nabi SAW, huraiannya sahaja lain, tak ada masalah.